Selamat sejahtera kepada Madam Nurhayati. Hari ini saya Aaron, anak pendidik pakar daripada SPE 3, ingin membentangkan tentang poster kami berkenaan masalah rasuah. Seperti yang dapat dilihat pada latar belakang poster kami, terlihat seorang lelaki sedang dikelilingi oleh orang ramai yang cuba memberikannya sogokan, di mana dia kelihatan terlilit disebabkan oleh duit yang dia diterima menyebabkan dia suka untuk bergerak, di mana ia melambangkan dia tidak boleh membuat keputusan yang adil disebabkan oleh wang yang dia terima. Jadi untuk pengenalan bagi rasuah ialah secara ringkasnya, ianya ialah penyalahgunaan kuasa untuk kepentingan pribadi, di mana ia melibatkan perbuatan menerima atau memberi suapan, hadiah atau apa-apa bentuk ganjaran dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jadi untuk poin yang pertama sekali ialah punca masalah rasuah, di mana terdapat 4 di sini, iaitu faktor sosioekonomi, undang-undang yang lemah, budaya tidak sihat di tempat kerja, dan kurang kesedaran dan pendidikan. Jadi untuk poin yang pertama ialah faktor sosioekonomi. Kemiskinan atau ketidakadilan ekonomi dalam peluang pekerjaan boleh mendorong seseorang untuk terlibat dalam rasuah sebagai cara untuk memenuhi keperluan hidup atau mencapai kekayaan dengan cepat. Yang kedua ialah undang-undang yang lemah. Undang-undang yang sedia ada tidak mencukupi atau tidak dikuatkuasakan dengan tegas boleh membuat pelaku rasuah merasa tidak takut untuk melakukan jenayah tersebut. Dan untuk poin yang ketiga pula ialah budaya tidak sihat. Sesetengah budaya mungkin mengamalkan amalan rasuah, terutama jika ia melibatkan individu yang mempunyai kuasa atau kedudukan yang tinggi. Nilai-nilai seperti materialisme yang berlebihan dan kurang rasa tanggungjawab sosial juga boleh menyumbang kepada masalah rasuah, kerana mereka merasa bahawa apa yang mereka ada sekarang tidak mencukupi untuk kehidupan mereka. Dan untuk poin yang terakhir sekali ialah kurang kesedaran dan pendidikan. Masyarakat yang kurang sedar tentang bahaya rasuah dan kurang mendapat pendidikan mengenai etika dan integriti lebih mudah terpengaruh untuk terlibat dalam amalan rasuah, kerana bagi mereka amalan rasuah itu adalah sesuatu yang normal di tempat kerja. Jika mereka melaporkan perkara tersebut, mereka berkemungkinan besar dipinggirkan oleh rakan sekerja mereka. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan poin seterusnya kepada ahli pasukan saya lain. Sekian, terima kasih. Oke, seterusnya saya Sembarau. Saya akan membentangkan slide seterusnya untuk punca masalah rasuah. Itu pertama, ekonomi. Rasuah mengakis pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Ia menyebabkan pertukaran sumber yang tidak cekap, meningkatkan kos perniagaan dan menghalang pelaburan asing. Untuk yang kedua, rasuah merosakkan nilai-nilai moral dan etika masyarakat. Ketidakadilan dan ketidaksamaan berleluasa kerana mereka yang terlibat dalam rasuah mendapat kelebihan. Masyarakat menjadi kurang percaya antara satu sama lain, dan ini boleh merosakkan hubungan sosial. Seterusnya, punca seterusnya adalah daripada undang-undang. Rasuah melemahkan sistem keadilan. Pelaku rasuah sering kali terlepas daripada hukuman, sementara mereka yang tidak bersalah mungkin dihukum. Ini menyebabkan ketidakadilan dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem perundangan. Yang kesam masalah rasuah ini dapat merosakkan reputasi negara. Negara yang terkena dengan amalan rasuah akan dipandang rendah oleh negara-negara lain dan organisasi antarabangsa. Ini boleh menjejaskan hubungan diplomatik, perdagangan, dan kerjasama antarabangsa. Sekian saja pembentangan saya tentang punca dan masalah rasuah ini. Sekian, terima kasih.
Salam sejahtera kepada Minam Hayati. Saya Boniface Sulaiman dari kelas SFS 3E ingin mentangkan cara mengatasi masalah rasuah. Poin pertama adalah penguasaan undang-undang yang tegas. Undang-undang yang kuat dan pelaksanaan yang tegas adalah penting untuk termasuk penyiasatan yang telus, pendakwaan yang berkesan, dan hukuman yang berat bagi pelaku rasuah. Undang-undang juga perlu merangkumi perlindungan bagi pemberi maklumat untuk mengelakkan pendedahan kes rasuah. Poin yang kedua adalah audit dan pengawasan yang efektif. Audit internal dan eksternal yang berkala dan efektif dapat membantu mengidentifikasi yang mencegah rasuah. Penguasaan yang ketat juga perlu dilakukan terhadap guna anggaran awam dan pelaksanaan projek-projek kerajaan. Seterusnya, poin ketiga adalah peningkatan gaji dan kebajikan. Gaji dan kebajikan yang mencukupi bagi pegawai awam dapat mengurangkan individu untuk terlibat dalam rasuah. Namun, ini perlu diiringi dengan pengawasan yang ketat dan mekanisme accountability yang kuat. Poin yang terakhir ialah peranan masyarakat. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam memerangi rasuah. Masyarakat perlu berani melapor kes rasuah, bersifat proaktif dalam memantau kegiatan awam. Itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk yang terakhir pula adalah kesimpulan. Rasuah merupakan tindakan penyalahgunaan kuasa untuk keuntungan peribadi yang memberi kesan buruk kepada masyarakat, ekonomi dan institusi negara. Ianya dapat menghalang pembangunan yang adil, merosakkan integriti sistem dan memperburukkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan dan pihak berkuasa. Untuk mengawal rasuah, penting untuk kita memperkuatkan sistem pengawasan, melaksanakan undang-undang yang tegas dan meningkatkan kesedaran serta pendidikan integriti dalam masyarakat. Kolaborasi antara kerajaan, sektor dan swasta dan masyarakat awam amat penting dalam usaha memerangi rasuah secara berkesan. Begitu saja daripada kumpulan kami.